Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi, salam ceria semuanya. Bersama saya sekali lagi Rokiah Hassan. Saya dalam program Bual Bicara ditaja oleh Biosense. Ini adalah program baru, bersiaran insya-Allah dalam 40 minit ataupun 1 jam yang kami akan kupaskan tentang rahsia dari porak. Okey, mungkin ada di antara kita yang baru menyertai program Bual Bicara ni kan, siri kedua ni. Tajuk rahsia dari porak. Sebenarnya apakah porak tu? Kemungkinan orang Negeri Sembilan tahu apa dia porak. Orang luar mungkin tak tahu apakah itu porak. Okey, rahsia semua orang tahulah kan, sebab nak tahu apa di sebalik sesuatu rahsia tu kan. Okey, tetapi porak ni adalah perkataan daripada Negeri Sembilan, okey, yang bermaksud kebun mini yang ada di belakang rumah ataupun di tepi rumah yang mana kita menanam bahan masakan seperti serai, kunyit, halia, terung, cili dan sebagainya yang kita boleh petik sahaja bila masa kita nak memasak. So saya sangat sarankan dalam keadaan kita PKP ni, semua orang boleh memulakan ataupun teruskan berkebun secara mini atau mempunyai porak di rumah, sebab porak tu seumpama food bank pada kita semua. So perlu adanya porak di setiap rumah. Okey. Alhamdulillah kita boleh teruskan bersiaran sekali lagi dalam siri kedua ini, dan saya sangat bersyukur dan sangat teruja sebab kita punya panel jemputan kita masih lagi sudi untuk bersiaran lagi pada siri kedua ni, sebab banyak sangat perkara yang nak disampaikan, manfaat yang bagus kita ketahui, walaupun benda tu kan ada kat kebun kita tengok selalu ataupun ada di dalam kita punya dapur dan kita gunakan, macam kita tak heran je lah, sebenarnya dia sangat-sangat bagus dalam kehidupan harian kita, terutamanya pada kesihatan kita. Okey. Seperti yang saya pernah buat sharing sebelum ni kan, tentang Biosense ni yang menaja kita punya program Bual Bicara kita ni. Biosense adalah brand owner ataupun menawarkan rangkaian produk yang berasaskan organik ataupun botanical produk yang boleh kita gunakan untuk berkebun ataupun berporak di rumah secara organik. Daripada mula kita nak menanam sehinggalah kita nak menuai, kita boleh gunakan produk Biosense secara selamat dan jimat, insya-Allah. Okey. So kan hari ni saya nak beri kesempatan yang lebih banyak kepada penonton ataupun rakan-rakan yang menyertai program Bual Bicara kita pada pagi ini untuk bertanya dengan lebih banyak lagi secara santai-santai, tak ada masalah. Saya cuba bagi ruang yang banyak sebab siri pertama hari tu kata macam alah sekejapnya dah habis program ni, tak sempat nak tanya. Okey, hari ni kita bagi peluang bertanya dengan saya, bertanya dengan Prof dan juga seorang lagi panel yang saya akan perkenalkan nanti jika ini adalah siri pertama rakan-rakan menyertainya. Okey, sebelum saya nak menjemput panel jemputan saya ni kan, saya nak ajak rakan-rakan yang ada, kalau belum pernah menyebut nama perkataan porak tu, okey, jom kita sebut sama-sama. Jangan salah sebut, okey. Ejaan dia adalah P-O-G-H-A-K. Bunyinya adalah porak. Porak. Bukannya pongak ataupun ada juga orang sebut apa? Porak. Bukan porak. Bukannya pengat. Okay. So ini adalah perkataan Negeri Sembilan dahulu kala, tetapi saya nak memperkenalkan lagi sebab ia menjadi nostalgia dalam hidup saya, sebab saya memang melalui kehidupan berporak ni daripada awal sehinggalah sekarang. Okay. Topik pada pagi ini, kalau siapa yang tengok saya buat hebahan di FB dan juga Instagram, tajuk dia adalah bawang merah dan juga bawang putih. Okey, ada orang yang tanya juga,
ini ada cerita sinetron Indonesia ke hari ni, cerita bawang putih bawang merah ni sudah tak? Okey. InsyaAllah kita akan kupas, bukan kupas bawang tapi nak kupas benefitnya, rahsia yang ada dalam bawang merah dan bawang putih ni untuk kita manfaatkan dari segi ataupun dari aspek kesihatan. Dengan itu saya tidak berlengah lagi ingin menjemput, memperkenalkan kepada semua Profesor Dr. Fazilah Adibah Abdul Majid adalah pakar bidang herba ubatan dari Universiti Malaysia Terengganu. Selamat datang Prof. Apa khabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi semua. Selamat pagi Dr. Rokiah. Terima kasih kerana jemput saya lagi untuk berkongsi rahsia daripada porak. Okey. Betul lah saya sebut porak. Okey. Menarik perkataan porak ni. Kita memberi nafas baru kepada perkataan-perkataan lama yang memberi maksud yang sangat dalam sebenarnya dalam budaya kita. Salam daripada Terengganu. Orang Terengganu tanya macam mana nak sebut porak tu sebab saya dah pandai sebut kan. Jadi saya pada mereka yang daripada Terengganu kena sebut elok-elok porak. Porak. Bukan pomok. Jadi lain pula cerita dia. Okey, ataupun perok jadi lain pula lah. Jangan perok. Okey, memang porak. Jangan perok. Okey. Sebab apa kan kita orang semua kat sini kan sangat teruja nak jemput lagi dan lagi Prof untuk join kita punya bual bicara ni kan. Sebabnya macam banyak benda dan rasa tak puas nak tahu benefit-benefit yang ada ataupun manfaat-manfaat yang ada dalam tanam-tanaman, bahan masakan, ramuan dan sebagainya kan. Okey, cuma sebelum tu saya nak menarik perhatian rakan-rakan yang dah mula menanam ataupun mencari hobi apakah yang sesuai dibuat semasa PKP ni. Satu, saya rasakan ada satu perasaan yang tak boleh kita dapati di mana-mana. Saya rasa bila kita lagi aktif kan berkebun ni kan Prof, kita kan sebenarnya lagi mendekatkan diri kita pada Allah sebenarnya. Sebab kita kebergantungan kita kepada Allah tu sangat-sangat tinggi sebab kita sangat berharap tanaman kita tumbuh. Dan kita tahu yang menumbuhkan tanaman kita, biji-bijian tu semua tu kan bukannya kita, bukan tangan yang panas, tangan yang sejuk tapi Allah yang menumbuhkannya. Selagilah kebergantungan kita sangat tinggi. So let's berporak kita, okay? Alright. Betul. So kita pergi kepada topik kita pada pagi ini iaitu bawang merah dan juga bawang putih. Kita nak tahu manfaatnya. Kalau macam saya pun sebenarnya tak tahu pun ramuan ataupun bahan-bahan yang saya masukkan dalam masakan tu kan, saya macam memang itu dah ramuan, masuk je lah bawang ke bawang putih ke bawang merah ke halia ke dan sebagainya. Sebenarnya ada manfaat ataupun dari segi saintifik dia memang sangat bagus kita tahu. So itu dia adalah di antara bahan-bahan masakan yang perlu kita tanam dalam porak ataupun kebun kita. So saya nak bertanya pada Prof, secara saintifik ke ataupun buatan herbanya, apakah khasiatnya bawang merah dan bawang putih ni? Ramai yang nak tahu. Sebab mungkin selama ni orang tengok macam tengok je lah memang bawang, apakah dia bawang tu sebenarnya? Okey, silakan Prof, kan boleh berkongsi sama. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita sama-sama membawang pagi ni. Okey. Bawang merah, bawang putih tajuk dia bawang merah, bawang putih. Ini bukan sinetron Indonesia tu ataupun cerita bawang merah, bawang putih yang cerita Melayu zaman dulu. Okay? Bawang merah tu jahat, bawang putih tu baik. Tapi sebenarnya dalam kehidupan kita dua-dua bawang ni baik. Okey. Dua-dua bawang ni mempunyai khasiat yang sangat besar dan saya nak kongsikan dengan penonton kenapa saya fikir kenapa bijaknya orang zaman dahulu membuat ramuan makanan yang di dalamnya ada dua bahan yang sangat-sangat penting untuk tubuh. Okey. So jadi orang kita tak tahu sebenarnya siapa yang mula-mula mereka cipta makanan yang meletakkan bawang merah dan bawang putih ni.
saya dah cari tak jumpa lagi lah. Kalau orang pendengar di luar sana tahu maklumat ni, tolonglah kongsi dengan saya. Saya nak tahu siapa yang menciptakan makanan yang ada bawang merah, bawang putih ni. Tapi secara hipotesis saya fikir bila mana manusia ni diturunkan, Adam alaihissalam diturunkan di muka bumi, bagi dia telah pun mempunyai ilmu sebab masa kejadian Adam alaihissalam telah diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu Wa Taala tentang dunia ni. Jadi ilmu termasuklah ilmu tumbuhan dan juga kegunaannya. Jadi daripada situlah bila tamadun manusia tu makin berkembang, jadi ilmu tu develop lah ya, sampailah kepada kita. Jadi tak heranlah kalau kita tengok dalam semua masakan, dalam semua culture, semua budaya dalam dunia ni, di negara mana pun kita pergi, bawang merah dan bawang putih mesti ada dalam masakan. Tu memang ada. Kita pun orang ni makan bawang juga ke? Macam tak ada, memang ada. Pergilah Itali ke, pergilah Alaska ke, pergilah Australia ke, Afrika ke, Brazil ke, semua ada, semua orang makan bawang kan? Jadi mesti ada rahsia yang sangat penting kat situ. Okey, kalau kita tengok dari sudut saintifik dia, sebenarnya memang bawang merah, bawang putih ni sangat tinggi nilai antioksidan dia. Dia dikategorikan bahan-bahan dalam bahan fitokimia ataupun bahan kimia tumbuhan yang ada dalam bawang merah dan bawang putih ni, dia berada dalam kategori super antioksidan. Bukan antioksidan biasa, dia super antioksidan. Tapi yang bagusnya, ada setengah-setengah bahan fitokimia ni bila kita masak, bila kita ni dia jadi kurang, tapi bahan-bahan dalam bawang ni dia berbeza. Bila kita dah masak, dia lagi tinggi nilai dia. Kan? Bijak kan? Jadi itu yang jadi menarik. Jadi saya rasa sebab itulah diolah bawang merah dan bawang putih ni diolah sebegitu rupa untuk menjadi bahan utama dalam setiap masakan kita. Okey. Kalau kita rasakan saya nak tarik perhatian juga, okey, supaya orang muda-muda kena ambil bawang ni sebab saya selalu dengarlah orang kan student kat universiti ramai yang tak nak makan bawang sebab dia kata bau tak sedap, rasa tak sedap kan, macam putih je kan, macam tak ada benda, tak ada value, tapi dah lah macam rasa dia kurang sedap sikit lah ya. Especially kalau bawang yang raw. Tapi sebenarnya kita mesti banyakkan bawang di dalam masakan kita. Sebab apa? Dia itulah sumber antioksidan pertama yang perlu kita ambil dalam bentuk makanan. Jadi tak payahlah tumbuk bawang 1 kilo buat air minum. Tak lalu tak ada orang boleh minum macam tu. Tapi dalam masakan kita ambil dalam kategori yang sedikit setiap hari. So dia akan menjadi herba yang akan membantu untuk menjaga kesihatan. Gitu kan? Jadi itu yang sebenarnya yang penting. Jadi kalau saya nak sentuh juga katakan saya nak cerita sikit lah, cerita tadi pasal pohon tu kan. Nak tanya apa kat pohon tu. Okey. Bawang ni dia banyak dia ada keluarga dia, bawang merah ada, bawang putih ada. Kalau macam kucai pun dalam kategori bawang. Kucai dan juga lik. Lik tu orang Melayu kita tak berapa makan lah. Tapi kalau kita pergi pasal raya dia bawang yang macam besar sikit batang dia tu. Tu lik. Tapi apa-apa dalam kategori bawang yang boleh dimakan tu adalah bagus sebenarnya. Memang dia ada quercetin. Dia ada satu phytochemical yang dijadikan memang famous lah phytochemical namanya quercetin tu digunakan sebagai herbal supplement. Kalau kita tengok di Amazon ke di online kan, produk-produk yang berasaskan untuk quercetin ni memang sangat banyak dan memang sangat popular. Dan memang dia buat menggunakan bawang pun. Kebanyakannya lah sebab bawang tu sumber quercetin yang utama.
And then saya nak cerita sikit lah cerita luar lah. Silakan Kan? Prof. Okay. Sebenarnya saya pun terkejut. Bila saya minat lah, saya nak tengok ramai ke orang tanam bawang dalam dunia ni. Macam tu kan. Sebab semua orang guna, nak tengok banyak mana. Sebenarnya setiap tahun lebih daripada 60 juta tan bawang dihasilkan. 60 juta tan. 60 juta. 60 juta tan. Tan. Okay. Bukan 60 juta kilo, 60 juta tan. Saya macam wow, amazing. Dan sekarang ni negara pengeluar utama bawang adalah China, yang kedua adalah India. Ingat tak 2-3 tahun lepas, saya tahun 2019, kita mengalami masalah bawang mahal. Betul. Masa tu sebab bawang katanya kan, masa tu dia katanya belah India ringgit jadinya. Banjir, jadi elok dah tanah kat borak tu. Betul. Kita akan berkesi menanam bawang di pohon nanti. Sebab bawang kan mudah tumbuh, and then bawang tu bukan saja isi dia yang kita yang bagus. Daun bawang tu pun bagus. Daun bawang, daun kucai bagus untuk kita makan. Dia selain daripada memberi fiber, antioksidan dalam pemakanan kita, dia juga banyak bahan antioksidan yang bagus untuk kita. Jadi kalau boleh bila nak buat salad, nak buat ulam tu, masuklah selai 2 daun bawang kan kat dalam. Kalau siapa nak makan Okey, sebelum tu saya nak ucapkan selamat datang dan terima kasih. Assalamualaikum, selamat pagi pada semua yang menyertai kita pada pagi ni, Prof. Yang teruja nak tahu apa yang kita sembangkan, membawang pada pagi ni. Okey. Ada juga soalan yang dah ditanya. Boleh ya santai-santai kita terus jawab soalan ni, Prof? Sebab nanti kan ada yang kata tak sempat bertanya, dengar kita sembang je. Okey. Ada yang tanya kulit bawang pun bagus buat kompos kan doktor? Oh, dah cerita pasal kompos. Memang betul lah, sangat bagus. Dan kalau saya nak tanya dengan Prof Adiba, selalunya orang akan lebih mengenali bawang putih, kebaikan bawang putih sebab selalunya dikaitkan dengan anti kanser dan sebagainya. Kalau Prof boleh tekankan sikit benefitnya dan banyak mana sebenarnya nak boleh makan bawang putih ni dan cara apa yang sesuai kita makan. Sebab bawang putih ni kan dia bau dan rasa dia tu agak kuat. Kan Prof kan? Ya betul. Okey, sebenarnya dua-dua bawang merah dan bawang putih ni mempunyai sifat perubatan yang sangat tinggi, termasuklah anti-cancer, anti-obesity, jangan lupa tu, ramai orang nak kurus. Dia untuk hypertension, untuk darah tinggi, untuk diabetes dan untuk kolesterol juga. Okay, so because sebenarnya kedua-dua bahan, contohnya dalam bawang merah ni dia tinggi quercetin, dalam bawang putih dia tinggi allicin. Dua-dua tu adalah fitokimia yang memang terkenal lah di seluruh dunia. Jadi jangan takutlah bawang merah ni kalau kita nak gunakan hari-hari. Okay, tapi seandainya adalah orang kata dah makan hari-hari tu, dah makan, dah masuk dalam makanan, dah masuk dalam dah buat sayur goreng, dah buat kari dan sebagainya, tapi nak tambah lagi suplemen untuk mengubati sesuatu penyakit, kebiasaannya bawang merah, bawang putih ni diambil dalam bentuk kapsul, sebab dalam dunia ni sebenarnya pasaran kalau kita tengok ada pengeluar bawang dunia ni, dia mengeluarkan bawang ni dalam bentuk tiga kategori. Bawang fresh, bawang yang dah kering dengan minyak bawang. Kita tak tahu selama ni ada orang jual rupanya minyak bawang. Minyak bawang. So semuanya digunakan untuk perubatan. Fresh of course lah, yang fresh tu untuk makan, tapi yang kering dan yang minyak tadi digunakan untuk kosmetik dan juga untuk perubatan. Jadi
banyak mana kita nak guna, kebiasaannya kalau kita tengok dalam bentuk kapsul tu, dia orang akan recommend lah kita makan satu kapsul setiap hari. Tapi kalau kita nak kata berapa limit yang kita kena ambil, maknanya the maximum that we can take every day. Janganlah kalau kata bawang tu saya kata bagus, ada menunjukkan sifat mengubati sesuatu penyakit, janganlah pula pergi makan sampai sekilo sehari. Adalah pula masalah lain nanti kan. Lebih banyak pula kan. Dia gauge dia senang je pada diri kita ni. Gauge dia dia kita punya penjaga pintu kita adalah lidah kita. Penjaga kepada apa yang kita nak kena makan tu adalah lidah kita. Kalau macam dah tak boleh masuk tu, dah rasa tak boleh lalu tu, berhentilah. Gitu je lah. Bawang pun saya personally bawang merah saya boleh makan. Bawang besar kan, bawang Holland. Bawang Holland ni, okay. Bawang Holland ni kalau nak makan sedap Dr. Rokia, kita kupas tapi beli yang fresh lah. Kalau kita pergi pasar raya ke pergi kedai, kena picit sikit bawang ni, jangan beli yang lembek. Kalau dia dah macam lembut, dia dah tak fresh, dia dah masuk angin. Dia kena beli yang pejal-pejal lah. Okay, dan kita potong-potong, rendam dalam air garam sekejap, lepas tu boleh makan macam salad sedap. Wah, dia jadi kurang bau tu. Ya. Lepas tu saya nak kongsikan. Saya pernah dengar Allah yarham Profesor Diraja Engku Aziz, dia beritahu dia memang mengamalkan makan bawang mentah setiap hari. Bawang mentah. Ya. Bawang besar lah. Bawang besar setiap hari. Katanya saya tak ingat berapa sebiji tapi banyak lah, maknanya macam dia makan macam salad. Dia kata dia boleh makan macam tu je. Dan dia kata itu sangat membantu kesihatan dia. Kan kita tengok arwah zaman masa ni otaknya cergas kan, sampai ke akhir. Itu betul rahsia tu Prof. Betul. Saya pun terkejut makan bawang. Jadi saya pun tiru jugalah sekarang. Wah, saya nak cuba juga. Okey, Prof ada soalan saya nak kena jawab ni. Nanti orang cik hati share. Okey. Saya sambut dulu salam Cik Isma dari Cik Isma Rosila dari Terengganu. Salam dari Terengganu. Terima kasih menonton kami. Okey, soalan daripada Cik Ana Maria. Dia kata saya pernah beli keripik bawang putih, sedap juga. Khasiat dia sama macam kita makan bawang putih dalam masakan harian ke? Dia tanya. Keripik bawang tu. Ya. Sama lah ya? InsyaAllah sebab gini bawang ni dia memang boleh dikeringkan. Dan dia punya antioksidan property dalam tu masih ada. That's why bagus juga kunyah bawang goreng. Sekarang ni saya rasa ada ramai juga orang menjual bawang keripik bawang lah. It's a real keripik bawang. Jangan yang beli yang artificial pula. Ada orang tak flavor ke apa, tapi betul-betul lah bawang yang dia potong dan digoreng. Itu bagus. Untuk diamalkan. Itu jajan yang bagus tu Prof. Jajan yang bagus dia makan. Kan. Okey, soalan seterusnya Prof yang bertanya, bila Prof cakap pasal sudah. boleh kurus tadi kan? Macam mana consume kalau nak kurus tu Prof? Saya pun nak tahu apa rahsianya. Okey, silakan Prof. Bawang ni, bawang merah terutamanya, dia membantu metabolisme badan. Maknanya dia bantu bila kita makan bawang merah ni, dia membantu melancarkan proses maintenance dalam badan kita. Kan badan kita ni hari-hari bergerak kan, macam dalam tubuh kita ni semua sel-sel bekerja dengan begitu cekap dan prosesnya sangat kompleks. Badan kita ni macam kilang lah, sebuah kilang yang sangat efisien, yang hari-hari bekerja tu. Jadi bila kita makan bawang, dia akan membantu mempercepatkan kadar metabolisme, meninggikan kadar metabolisme, dan bila benda ni berlaku, kita punya karbohidrat yang kita makan berlebihan tu tidak dihantarlah kepada, tidak disimpan sebagai fat lah.
dia akan being used as energy untuk buat kerja-kerja kilang kita lah, macam tu. So that is why dia bagus untuk obesity. In fact ada kajian klinikal yang telah dijalankan dan memang menunjukkan pengambilan suplemen bawang ni boleh menurunkan berat badan, especially kepada mereka yang obese lah tapi kalau macam kita orang yang slim melim tu, yang ala-ala nak slim tu, bawang tu banyak kan dalam masakan. Bawang ni kalau kita bubuh banyak dalam kita punya kari ke, dalam punya sayur ke, dia manis sebenarnya, dia memaniskan lagi masakan kita. Jadi lain kali beli bawang lebih sikit lah. Kalau masak sayur, satu kilo sayur, sebiji bawang besar ni, baru best. Okay. Saya banyaknya. Kalau Dr. Rokia nak tahu, saya dulu bila dah tahu pasal bagusnya bawang ni, jadi dalam masakan saya kat rumah memang saya lebihkan bawang. Memang saya lebihkan bawang. Jadi ini rahsia baru ni. So kita kenapa Prof sentiasa awet muda dan kita fikir banyak research yang dia buat kan berterusan. So di antara rahsianya adalah bawang. So kita kena tanam bawang ni kat porak kita. Okey. Okey. Jadi ahli baru dalam porak kita. Betul. Dr. Rokia, tadi Dr. Rokia ada sebut, ada orang tanya bagus kulit bawang tu untuk buat body kompos kan? Okey, aku nak beritahu sebenarnya perlunya bawang ni banyak soalan masuk ni. Okey. Alright. Orang tanya, ada yang tanya. Betul. Tanya, orang cakap bawang putih yang dia bakar sekejap kemudian dimakan baik untuk kesihatan. Siap, betul. Gini, dia bawang masa dalam keadaan fresh, ada satu bahan fitokimia dalam tu, dia namakan quercetin tu, dia bergabung dengan satu bahan lain, untuk ada dalam tu. Jadi tapi bila kita bakar, quercetin tu dia release. Jadi bila kita makan bawang yang bakar, dia jadi tak dengar ke? Hello? Boleh dengar saya? Saya tak dengar Dr. Rokia. Okey. Dengar. Okey. So maknanya bila macam mungkin bila dia bakar sedikit tu, jadi dia dah release lebih banyak bahan aktif secara lebih banyak bahan aktif tu dihasilkan lah untuk kita makan gitu. Lagipun kalau kita bakar sikit tu lagi sedap tu, sedap sikit daripada makan bawang mentah kan. Okey, ada next soalan Prof. Kita kena raikan orang yang bertanya ni sebab topik ni sangat bagus. Okey. Saya tak jawab soalan sebabnya kalau dekat universiti nak tunggu sudah tanya soalan tu lambat sikit. Okey. Alright. So ini kita punya rakan-rakan porak kita ni sangat teruja bila dengar cakap pasal bawang kan. Okey, yang tanya bawang putih biasa dan bawang putih solo ada tak perbezaan dari segi nutrisi? Okey. Saya tak boleh nak komen banyak benda ni sebab saya tak study lah. Saya tak buat review secara khusus, tapi saya boleh katakan kebiasaannya kalau orang zaman dahulu ataupun orang-orang yang pandai membuat ubat-ubatan herba, bila nak gunakan bawang ni memang dia guna bawang solo, bawang yang single lah. Bagi saya solo tu bukan solo Indonesia, solo yang bawang yang sebiji-sebiji tu kan. Mungkin di dalam bawang yang single yang tumbuh satu-satu tu mungkin ada bahan yang sedikit berbeza ataupun konsentrasi fitokimianya mungkin lebih daripada bawang yang dalam bentuk tu. Tapi saya tak boleh komen banyak sebab saya tak study. Nanti saya baca. Saya review tengok. Okey.
Boleh. Jawapan-jawapan yang seterusnya nanti kan, insyaAllah Prof akan sharekan dengan kami dekat Biosense. Kita akan sharekan juga melalui kita punya FB dan juga website kita dekat www.biosense.com.my. Nanti kita punya rakan-rakan yang boleh check je dekat kita punya Biosense nanti. Okay, seterusnya ada lagi persoalan yang tanya daripada Puan Zarina Abu Zarin. Pertanyaannya adalah, Prof, ada saya baca bawang yang dah dipotong tak boleh disimpan dalam peti sejuk kerana bawang akan ekstrak toksin yang ada dari bahan lain yang ada dalam peti sejuk tu. Apa kata Prof? Silakan Prof. Yang ni saya tak boleh jawab. Saya tak tahu. Saya tak tahu. Yang ni saya tak tahu. Tapi bawang sebenarnya selain daripada dia bagus untuk metabolic diseases tu adalah penyakit-penyakit yang disebabkan oleh ketidakseimbangan metabolisme kita. Bawang ni adalah juga bersifat antiviral, antibakteria, antifungal. Jadi dia memang banyak khasiat dia, bukan setakat untuk metabolic diseases saja. Okey. Kebiasaannya saya faham tentang komen ataupun respon daripada Prof. Prof ni selalunya yang saya kenal sangat dia, kalau dia tidak ada buat kajian sendiri ataupun tidak ada jurnal yang dia kaji dengan detail, dia tidak akan mengulasnya dengan detail. So saya faham pertanyaan daripada rakan saya tadilah, Puan Zarina tu. So secara saintifiknya ataupun di segi penyelidikannya, insyaAllah nanti bila Prof dah dapat maklumat tu dengan terperinci, dia akan kongsi dengan saya. InsyaAllah saya akan sharekan semula lagi dengan rakan-rakan yang bertanya pada pagi ini kan. Okey, banyak soalan masuk lah Prof. Saya boleh nak jawab terus sebab nanti kan sebab nanti kan kita ada panel kedua yang saya jemput bersama. Tapi saya bagi laluan dulu soalan ni untuk Prof. Okey, dah semakin hangat persoalannya. Okey, ada soalan daripada Cikgu Puan Amin Kamal ni, dia tanya, sekarang jadi minat orang muda makan bawang putih goreng tu semasa dalam pantang, apa kebaikannya? Okey, orang muda baru jadi ibu muda lah kiranya ni. So dia dah tahu kebaikan bawang putih tu, apa kebaikannya kalau makan dalam pantang, masa berpantang. Bagi saya tak ada masalah kot. Kalau nak kata kebaikan tu dari sudut untuk mempercepatkan proses pemulihan badan ke, saya tak berapa pasti, tapi kemungkinan besar tu ada. Cumanya bawang putih ni kita tahu dia antioksidan dia tinggi, jadi still kalau kita makan kunyah-kunyah sebab jadi snack dalam pantang tu, saya rasa okey je, makan je lah. Nanti kalau nak cerita pasal barang-barang diporak untuk pantang ni, cerita lain pula ni. Berkena buat topik lain lah, saya rasa macam tak boleh dah panggil panel lain rasanya, macam Prof je. Okey, seterusnya soalannya daripada Puan Rohani, dia kata bawang merah pun boleh buat untuk tut pokok. Ada bahan auzin katanya sebagai penggalak akar. Banyak kelebihan bawang. Apa kata Prof? Betul. Gini, sebab bawang ni kan dia digunakan, isi bawang tu dia kena ada enzim untuk pertumbuhan, sebab dia nak tumbuh dia punya untuk membiak lah. Jadi kebetulan lah dalam bawang merah, bawang ni dia kandungan oksin dia tinggi. Jadi memang kalau kita nak guna memang boleh lah. Saya tak ada sangat maklumat atau perinci tentang ni, tapi memang saya tahulah in general memang anything yang ada oksin memang baguslah kita gunakan untuk sebagai penggalak akar. Okay. So ini rahsia baru dan tips barulah yang kita pelajari daripada Puan Rohani dan dikonfirmkan oleh Prof sendiri. Bukanlah confirm saya. In fact air kelapa pun bagus untuk jadi penggalak akar.
sebab dia banyak hormon pembesaran. Okay, good. Lepas ni jangan buang dah air kelapa dan kita boleh gunakan dalam proses kita membuatkan plant booster ataupun penggalak akar. Okay. Alright, soalan seterusnya daripada Cik Puan Isma Rusila ni, soalannya makan bawang putih ni berapa biji seeloknya? Makan mentah boleh juga ya atau elok dimasak? Oh mungkin dah terlepas kot tadi, Prof dah terangkan. Prof nak summarise sikit je? Dimasak boleh, dimakan mentah pun boleh kalau lalu. Banyak mana nak makan tu tengok atas lidah kita lah. Okay. Sebenarnya kalau ikut dalam penjualan recommendation orang yang mengeluarkan suplemen herbal, suplemen quercetin dan juga onion extract ni, biasanya kapsul 500 mg, not more than 500 mg. So kalau kita kata kalau 500 mg dia bawang mentah equivalent dia dalam memang mungkin 5 kali ganda. Mungkin sebiji, 2 biji jugalah kot. Kita makan sehari. Untuk penilai, saya kena calculate proper lah kalau nak tanya. Ada data tu, cuma saya tak boleh bagi offhand sekarang. Benda tu di sini available lah. Ni macam nak buat formulation dah ni, nak buat formulation nak buat ubat. Sangat menarik topik ni, walaupun ceritanya bawang, kita membawang benda yang baik kan. Banyak soalan yang nak ditanyakan, tapi sebabkan kita ada masa yang agak limited, sebenarnya saya nak tanya lagi dari segi penyelidikan Prof tentang bawang putih, bawang merah, bawang putih ni, supaya lebih meminat. Mungkin ada di antara student ataupun cikgu-cikgu ataupun lecturers yang mengikuti siaran kita ni kan, nak mendalami lagi kebaikannya bawang merah dan bawang putih ni. Tapi sebab saya ada panel kedua, saya nak jemput dulu panel kedua saya memberikan pandangan beliau tentang produk yang sedia ada di pasaran yang telah melalui juga dia punya penyelidikan sehingga akhir dan boleh dikonsum selain daripada dimakan secara mentah. Okey. Sebelum saya nak perkenalkan tu, saya ingatkan semula sebagai rumusan daripada apa yang disampaikan oleh Prof tadi kan, banyak kebaikannya. Kalau nak baik lagi kan, sebenarnya kita kena tanam sendiri secara organik. Tanam kat rumah. Macam tadi kan kata, sampai masa yang bawang dah putus bekalan, harga dia akan naik sampai berbelas ringgit itu kan. Walaupun harga mahal tapi tak ada bekalan. Baiknya kita kena tanam sendiri. So untuk kesihatan kita, tanamlah sendiri supaya dapat hasilnya. Okey, seterusnya saya nak perkenalkan panel kedua ni. Ini pun jemputan kedua saya dalam siri ni sebab banyak lagi orang yang nak tanya apa yang boleh kita terus makan selain daripada makan yang raw. Okey, saya perkenalkan dan saya jemput Encik Syah Julian Amansyah. Cik Syah adalah pengurus syarikat Nature Medics Laboratories Sedia Berhad yang berpengkalan di Terengganu juga. Walaupun kita tak dapat pergi Terengganu tapi kita dapat berinteraksi terus dengan Cik Syah Julian. Okey, Cik Syah, dari siri yang pertama dulu kan, orang rasa suka bila dapat tahu Nature Medics ni menyediakan ubatan herba yang boleh terus dimakan. Okey, hari ni kan topik kita adalah berkisar tentang bawang merah dan bawang putih. Adakah antara produk yang ditawarkan atau yang disediakan di Nature Medics ni mempunyai bahan aktif ataupun bahan ramuannya berasaskan bawang merah ataupun bawang putih? Dipersilakan. Sebelum tu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Cik Syah. Okey, Waalaikumsalam. Panjang intro dia tu hari ni. Oh mesti teruja sangat. Lebih makan bawang. Teruja ya. Yang ini jangan overdose saja. Okey. Terima kasih pada Dr. Rokia kerana sudi menjemput saya sekali lagi. Okey, saya hari ini saya pula di luar. Minggu lepas rasanya Prof Adibah di luar. Sekarang ni kita tukar, dia pula indoor, saya outdoor pula. Okey,
tentang produk yang ada di Naturemedic ni sebenarnya ada banyak, tapi yang mana kita komersialkan sekarang ni ada 4. Salah satu daripadanya adalah untuk kita punya binatang peliharaan. Okey, terutamanya kucing, arnab, yang mana kucing arnab kita ni selalu kalau kita tengok kucing biasanya dia suka bergaduh, dia suka bercakap. Okey, jadi dia untuk ubat luka dia. Kita ada kita ada ni, kalau tengok balik mana dekat sikit, ni nama dia Medipack. Dia ubat luka kepada arnab ataupun kita punya kucing. Dia bertindak sebagai untuk pets lah, ubat luka kalau kata dia kena kurap ke kan. Dia dia memang kita buat daripada bahan utama dia adalah bawang merah dan juga telur. Kulit telur. That's very good. Okay, so sekarang ni kalau kata kulit telur tu kalau kata pogak nak guna untuk buat baja, kita kena berebut lah. Dah ada 2 tujuan ni. Sebab satu nak buat baja, satu lagi nak buat ubat. Mana Jadi satu yang perlu mana satu yang perlu. So kalau kata kita pergi kedai mamak tu, you ambil kedai mamak belah hulu, saya ambil belah belah hilir ya. Okay, kita sebab kedai mamak je yang selalu guna banyak telur ni. Ya betul. Okay, satu lagi adalah Teruskan. Sebab menarik, sebab ubat luka untuk pets tu, sebab saya rasa ramai sekarang yang ada kucing, bela kucing kat rumah kan. Kadang-kadang dalam masa PKP ni, bila kecederaan berlaku pada kucing ke anak ke pets kita ni, klinik veterinar ni tak buka. Klinik haiwan tak buka. So kalau kita ada sendiri di rumah, dan kita boleh terus rawat kan. Ya betul. Jadi yang ini dulu kita buat kerjasama dengan ada satu sekolah, tak silap saya sekolah menengah sains. Dia orang masuk pertandingan dapat gangsa. Dapat pingat gangsa untuk produk untuk pet ni. Saya rasa pingat emas kot. Oh, menarik. So dia menang lah. Saya pun tak ingat dah. Okay, satu lagi produk baby oil ni. Baby oil ni juga menggunakan minyak menggunakan bawang putih. Dia gunakan bawang putih. Dia adalah antara salah satu daripada ubat yang kita buat untuk set bersalin, yang mana untuk kita gunakan pada baby untuk mengelakkan daripada kena kembung perut ataupun daripada dia kena ruam. Okey. Jadi biasanya orang suka yang famous, selalunya orang beli minyak UV lah. Betul. Kan? Orang selalu guna minyak UV. So pada satu saya. Sorry Cik Syah, saya nak share sikit. Ada pengalaman saya sebenarnya menggunakan baby oil ni. Sebab ada. Dulu masa saya mengerjakan haji pada tahun 2017, saya adalah juga bertanya dengan Prof Adibah apa minyak yang sesuai, sebab kita nak pergi haji, kalau boleh semuanya produk yang halalan toiban. So saya diperkenalkan dengan baby oil. So saya bawa, saya gunakan kan, kita banyak bergerak, berjalan ke sana sini kan, buat umrah tahun dan sebagainya kan. Balik malam saya pastikan rutin saya sebelum tidur saya akan sapu minyak tu. Supaya lenguh kaki saya, katakan macam overheated kan masa kita jalan semua tu kan. So alhamdulillah dia baguslah, memang saya sarankan, walaupun baby oil is not for baby sahaja sebenarnya. Bagus Dr. Rokiah ni, saya belum cakap dia dah selalu sebut dah. Saya tolong promote kan, sebab benda tolong promote. Ni nak kena bagi share ni. Benda baik, betul, benda baik. Tapi itulah baby oil ni antaranya untuk biasanya kita guna untuk baby. Dulunya kita buat sebab orang ada kemuskilan tentang minyak UV.
Ya. Halal atau tidak minyak UG itu dulu. Jadi atas permintaan kita buatlah minyak baby oil ni. Sebab dia kata payah nak cari yang halal. So kita buat. So sekarang ni bila kita dah buat dan Dr. Adibah dah mula mendalami kajian tentang kebaikan di bawang putih, kita juga suggest kepada orang-orang yang dewasa dan orang-orang yang lebih matang, sebelum tidur sapu minyak UG itu pada kaki sampai lutut. Ya. Sangat Ah, betul. okay. Daripada tapak kaki tak perlu urut sangat pun. Dia sapu dan gosok-gosok sikit daripada tapak kaki sampai ke paras lutut. Ini akan dalam jangka masa panjang dia akan melegakan kaki kita yang 80% daripada kita akan menggunakan pada waktu siang. Kaki kita stres. Kan, untuk nak tampung berat badan kita, nak tampung aktiviti yang kita lakukan dan sebagainya. Jadi pada waktu malam untuk dia rehat, jadi kita sapukan minyak baby oil ni lah. Kita sapukan untuk melegakan sedikit. Okey. Satu lagi produk daripada bawang adalah ni, blackroot. Blackroot ni, kita tak blackroot. Dia untuk lelaki, tapi kita tak guna bawang, kita guna kulit bawang. Oh. Ini berebut lagi nak buat kompos ni. Tak apa. Yang ini tak payah berebut sangat. Sebabnya kita nak kulit kedua bawang tu. Oh, okay. Right. So you boleh ambil lapisan yang luar. Okay, lapisan untuk nak buat kompos. Lapisan kedua dia kita punya. Okay lah, baguslah, kita harmoni lah kita jadinya. Tapi itulah, nak dapatkan bawang yang ada dua kulit tu bukan mudah. Okay, yelah. Selalu kita tengok bawang tu ada satu aja atau kulit dia kan, tapi kita guna bawang yang kedua. Bawang lapisan kedua tu yang kita guna. Okay, so khasiat dia kena tanya dengan Prof Adibah lah, khasiat bawang tu. Dan salah satu daripada bahannya memang kita guna kulit bawang. Dan kenapa nama dia blackroot? Sebab kita guna kunyit hitam. Oh, campuran kunyit hitam lah sama. Campuran kunyit hitam yang sama. Dia adalah untuk kesihatan lelaki lah yang ni. Mainly untuk kesihatan lelaki. Tapi kalau perempuan nak makan pun boleh. Dia ubat di Nature Medic ni, dia bias. Okay, bias dia bias. Ubat untuk lelaki, perempuan boleh makan. Ubat untuk perempuan, lelaki tak boleh makan. Itulah uniknya. Okey, Cik Syah. Okey, ada yang bertanya ni, bagaimana mereka nak dapatkan produk tu, sebab ada di antaranya yang berminat, especially yang baby oil tadi tu. So macam mana nak dapatkan produk Cik Julian? Okey, dia boleh WhatsApp saja pada kita. Nanti kan Dr. Rokia boleh bagi ke nombor WhatsApp ataupun apa, sebab kita dekat sini kita akan postkan saja. You WhatsAppkan you punya order, nama, alamat, nombor telefon macam biasalah. Kan? Lepas tu kita akan post. Tak ada masalah masa PKP ni, boleh hantar dari Terengganu ya? Boleh, tak ada masalah. Dia bila post saja dia laju. Dia tak adalah laju, dia boleh rentas negeri. Orang tak boleh. Okay. Produk boleh. Produk boleh ya? Okey, alhamdulillah. Produk boleh, orang dia tak boleh. Menarik. Alhamdulillah sangat menarik. Kita boleh dapatkan produk Nature Medics ni. Saya sangat recommend ataupun saya sangat sarankan, sebab saya tahu setiap produk yang dikeluarkan oleh Nature Medics Laboratories ni selalunya telah melalui ujian penyelidikan yang sepenuhnya dan selamat digunakan. Ada last produk lagi ke Cik Julian nak sampaikan? Ya, ada satu lagi. Produk untuk lelaki. Yang ini kawan saya Pak Idros, mungkin dia sukalah ni. Dia untuk tenaga. Dia untuk tenaga. Kita sekarang ni kan dah makin lanjut, dah makin ke arah senja lah.
Okay. Dah melewati Dah waktu petang. asar kan. Okay. Dah melewati waktu asar. Jadi bila time-time subuh tu kadang-kadang liat sikit nak bangunnya. Kan. Jadi Endura ni nama dia Endura. Dia adalah untuk kesihatan lelaki. Secara umum dia adalah untuk kesihatan lelaki. Tapi yang ni perempuan boleh makan juga. Endura. Perempuan boleh makan juga. Dia adalah untuk mainly adalah untuk tenaga dan juga untuk pengaliran bendali dalam badan kita lah. So, antara bahan yang ada di dalamnya adalah bawang merah. Dia amat penting bawang merah tu. Bawang merah dan bawang putih. Okey, sangat baik. Kalau kami pergi ke website Naturemedics, ada tak maklumat-maklumat tentang bahan-bahan tu? Penggunaan sebagainya. Kita tak ada maklumat yang maklumat yang terperinci. Tapi kalau kata tapi boleh ajukan soalan lah. Boleh ajukan soalan tu dalam WhatsApp. Kita akan cuba reply lah. Alright. Kita akan cuba jawab. Kalau ada apa-apa persoalan kita akan cuba jawab. Alright. Sudah ada dah maklumat ni macam mana nak menghubungi Naturemedics. Boleh gunakan nombor yang tertera dekat sini. Untuk maklumat lanjut. Sebab kenapa Cik Julian, saya minta maaf sangat sebab masa kita dah terlalu sikit dah overrun. Ada overrun selalu macam tu, memang overrun. Tajuk apa pun jadi akan overrun. So saya mohon maaf. Ada lagi orang yang nak bertanya dan sebagainya. Nombor yang ada minta nombor telefon. Dr. Rokiah ni sebab dia semua dia organik, so dia banyak tenaga, memang dia running saja. Tu yang semua pun dia over. Minta maaf lah saya. Sebab dia tenaga organik. Tenaga organik dia lain macam sikit. Jadi pada penonton kalau kata nak bertenaga, nak ada tenaga seperti Dr. Rokiah, Dr. Adibah ni, berorganik lah selalu. Berporak lah kita. Berpogak lah kita. Okey, ada yang bertanya minta apa Cik Syah. So Cik Syah dah sharekan kat sini, boleh dapatkan. Kalau tak dapat juga nanti insyaAllah BioSense akan sharekan nombor macam mana nak contact, nak hubungi Cik Syah Julian. Dan persoalan-persoalan lain nak tanya Prof pun boleh diajukan kepada kami juga. Okey, boleh tak saya nak buat sedikit sharing tentang BioSense sebelum saya nak buat rumusan dan penutup bersama dengan panel jemputan saya ni. Sebab ada bila dah dengar benefit dan sebagainya kan daripada terutama daripada Prof dari segi kajiannya yang disebutkan tadi kan, dan daripada Cik Syah Julian dan sebagai produk yang available semua tu yang kita dah boleh terus consume. Ada juga yang bertanya macam mana dah mula dah menanam lah ni. Porak ni dia tak boleh, kalau dia dah dengar dia baik ni, so of course nak menanam. Okey, dia dah tanya saya macam mana nak tanam kan. Okey, so saya akan perkongsian macam mana nak menanam bawang putih, bawang merah. Bukan sekarang ni, siri yang akan datang, sesi yang akan datang saya akan tunjuk ya. Cuma bila kita menanam bawang ni kan, dia ada juga perosak-perosak yang datang yang gemar kepada kita punya tanaman tu. So jangan risau, nak tanam pun mudah. BioSense ada menyediakan dia punya potting mix, dah tak perlu lagi dah nak beli kat mana-mana. Dan juga kita ada menyediakan juga racun serangga organik ataupun botanical pesticide yang selamat. Macam Prof kata tadi kan, kalau kita nak makan benda-benda yang bagus untuk kesihatan kita ni, pastikan dia tidak ada bahan-bahan yang kimia tadilah, residu dia kita tak nak kan. So kita tanam secara organik. Dan macam tadi Cik Syah Julian kata, sebab kita berorganik ni bertenaga berterusan dari pagi sampai ke malam. Okey. Alright, itu kalau ada yang nak mengetahui dengan lebih lanjut tentang produk BioSense, sama ada baja, kompos, dia punya racun serangga dan sebagainya, boleh pergi ke laman sawang kami www.biosense.com.my. Boleh berinteraksi juga dengan kami di sana, ada video dan sebagainya boleh kita lihat. Sebagai penutupnya saya bagi laluan kepada Prof Adibah, kalau nak jawab soalan, banyak lagi soalan ni, bagi rumusan sikit untuk sebagai penutup siri kedua ni. Silakan Prof.
Okey, saya nak merumuskan bila masak bergunalah bawang dengan banyaknya. Lepas tu boleh tak saya nak kongsi satu petua. Okey, kalau nak simpan nak simpan bawang, kita dah kupas siap dah nak simpan dalam peti ais, terutama mereka yang bekerja kan, weekend kupas bawang banyak-banyak. Petuanya daripada mak mentua saya ni, okey, dia apa yang kita buat, kita kupas bawang tapi pangkalnya kita jangan buang. Kita kupas bawang, pangkal jangan buang, baru kita simpan peti ais. Bila nak guna baru kita buang pangkal dia. Sebab nanti bawang tu tak rosak. Prof, dia punya yang atas ke yang bawah tu akar dia? Yang bawah, yang akar tu kita simpan. Yang akar tu kita simpan. Jangan potong dululah. Jangan potong dulu. Okey, yang atas yang boleh buat baja lah. yang bawah aja simpan dulu. Okey, jangan berebut orang Negeri dengan orang Negeri Sembilan dengan Terengganu, jangan berebut, okey? Jangan berebut. Kau ambil atas, Eden ambil bawah. Alright, terima kasih banyak Prof dengan perkongsian yang sangat menarik, yang sangat bermanfaat. Semoga Prof terus sukses dan jaga kesihatan, okey? Saya serahkan pula rumusan daripada Cik Syah. Silakan Cik Syah. Berumusan, saya baru masuk 10 minit je nak merumus. Pada saya begini, saya telah diajar daripada kecil supaya banyak makan bawang. Walaupun ramai orang kata makan bawang ni nantikan badan bau busuk lah, nantikan sekarang ni ada pula orang kata nantikan bau bangla dan sebagainya. Pada saya itu adalah satu tanggapan yang kita boleh atasi kan sekarang ni. Nantikan mungkin banyak minyak wangi ada, sabun ada kan. Yang pentingnya adalah untuk kita sihat. Makan bawang banyak ni adalah untuk kesihatan kita, selain daripada jantung, selain daripada kita punya darah yang jadi lebih lebih bersih, kita punya metabolism juga menjadi lebih aktif. Jadi itu yang kurang buncit sikit tu, siapa yang aja makan bawang tu. Dia kurang buncit sikit. Dia kurang buncit sikit. Dia buncit ni adalah satu fenomena semula jadi. Bila dah tua memang buncit tu datang sendiri. Alasan yang baik. Dia memang jadi tu dia panggil kalau orang menunggu dia nak six pack. Jadi bila dah matang-matang ni dia panggil fun pack sajalah. Okey, terima kasih Cik Julian. Banyak saya tahu Cik Julian ada lagi banyak benda dia nak kongsikan. So kalau ada persoalan berminat atau tentang produk apa lagi, testimoni, boleh contact Cik Julian terus sebab dia dah sharekan dia punya nombor telefon tu ada tu. Ya, di bawah ni kan. Alright. So saya ucap terima kasih banyak-banyak pada Profesor Dr. Fazila Adiba dan juga Cik Syah Julian yang sudi bersiaran kali kedua dalam rahsia dari Porak Anjuran Biosense. Terima kasih yang menonton juga kerana sudi bersama kami bersiaran daripada awal sehingga sekarang. InsyaAllah kita akan bertemu lagi pada siri yang akan datang insyaAllah minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga diri, stay safe. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.